Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 10, nombor indeks. Standard pembelajaran 10.1.1 mentaksirkan nombor indeks dan memerihalkan kegunaannya. Standard pembelajaran 10.1.2 menentukan dan mentafsir nombor indeks. Nombor indeks ialah suatu sukatan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu kuantiti terhadap masa dengan memilih suatu masa tertentu sebagai masa asas. Nombor indeks juga bermaksud ukuran yang digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu nilai bagi dua tahun yang berbeza. Rumus bagi nombor indeks ialah I1 per I0 sama dengan Q1 per Q0, di mana I1 ialah indeks pada masa tertentu, I0 ialah indeks pada masa asas iaitu nilainya adalah bersamaan dengan 100, Q1 kuantiti pada masa tertentu, Q0 kuantiti pada masa asas. Okey. Nilai I0 ya, indeks pada masa asas, nilainya sentiasa 100. Awak kena ingat tu ya. Nilai I0 iaitu indeks pada masa asas, nilainya sentiasa 100. Jadi ini adalah rumus bagi nombor indeks. Baik, kita nak lihat bagaimana pengiraan nombor indeks. Contoh 1, harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing ialah RM500 dan RM550. Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2017. Tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Okey. Soalan nak tanya, hitung nombor indeks. Jadi ini adalah formula yang perlu kita gunakan ya. Awak kena hafal formula ini ya. I1 per I0 sama dengan Q1 per Q0. Okey. Kemudian awak kena tahu apakah dia tahun asas. Jadi dalam soalan ini ya, soalan cakap berasaskan tahun 2017. Bermaksud tahun 2017 ialah tahun asas ya. Jadi kita boleh tulis macam ni. Ya. I0 ialah tahun asas ya, indeks pada masa asas, pada tahun asas. Jadi I0 ini kita boleh tulis sebagai I 2017. Kita gantikan dia dengan tahun. Jadi dekat atas ni I1 ni kita ada satu lagi tahun iaitu tahun 2018, iaitu pada masa tertentu kita tulis I 2018. Ya, yang bawah ni adalah tahun asas iaitu tahun 2017. Sama dengan Q1, sama dengan Q 2018 per Q0. Kosong tu maksudnya tahun asas. Jadi per Q 2017. Kita tulis macam ni. Ya, ini adalah formula bagi nombor indeks. Okey. Jadi soalan tanya, hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2017. Inilah bendanya yang kita nak cari ya. I untuk indeks 2018 palang 2017. Bermaksud indeks tahun 2018 berasaskan 2017. Jadi kita nak kira berapakah nilai indeks dia. Ya, inilah dia bendanya, sama saja ya. Kemudian ya, awak kena ingat ya, indeks pada masa asas ya, indeks pada tahun asas nilai dia sentiasa 100. Jadi sekarang kita boleh gantikan 100 di sini ya. Indeks tahun 2017 tu adalah tahun asas. Jadi nilai dia sentiasa 100. Awak kena ingat tu. Seterusnya, okey. Q ialah kuantiti. Ya, Q1 maksudnya kuantiti pada masa tertentu, Q0 bermaksud kuantiti pada masa asas.
Apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti? Kuantiti itu boleh jadi harga, bilangan, harga, bilangan ataupun nilai. Kuantiti itu boleh jadi harga, bilangan ataupun nilai. Okey. Dalam contoh ini, dia cakap harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 ialah RM500. Jadi ini bermaksud ini adalah nilai Q. Kerana dia cakap harga. Q tu boleh jadi harga, bilangan ataupun nilai. Jadi dalam contoh ini, Q harga pada tahun 2017, kita boleh tulis Q 2017 adalah sama dengan 500. Kemudian, harga pada tahun 2018 ialah 550. Jadi, kita boleh tulis Q 2018 sama dengan 550. Itu maklumat dia. Kemudian, kita boleh gantikan maklumat ini di sini. Q 2018 ialah 550, kita ganti di sini. Q 2017 ialah 500, kita gantikan di sini. Jadi, daripada persamaan ini, bolehlah kita cari nilai indeks kan? Indeks 2018. Kita buat macam biasa, kita tekan kalkulator. Dapatlah indeks pada tahun 2018 berasaskan 2017, nilainya adalah 110. Inilah yang kita nak cari sebenarnya ya. Baik. Nombor indeks ialah suatu nisbah dalam peratusan. Tetapi tanda peratusnya tidak ditulis ya. Sebenarnya nombor indeks ni ya, dia adalah dalam bentuk peratusan. Indeks 2018 tu adalah sebenarnya sama dengan 110%. Tetapi tanda peratusan itu kita tak tulis. Awak jangan tulis tanda peratusan ya. Jadi indeks 2018 adalah sama dengan 110 sahaja. Sebenarnya di dalam bentuk peratusan tapi kita tak tulis simbol peratus tersebut. Okey, sebenarnya kita dah belajar macam mana kita nak kira indeks ini. Semasa sekolah rendah lagi awak dah belajar. Cara biasanya ialah harga pada tahun 2017 ialah 500 Harga pada tahun 2018 ialah 550. Jadi daripada sini kita tahu berlakunya peningkatan harga sebanyak RM50. 550 tolak 500 kita dapat RM50 kan. Jadi kita boleh kira peratus peningkatan harga, iaitu nilai peningkatan harga bahagikan dengan nilai asal darabkan dengan 100%. Iaitu 50, kita bahagikan dengan harga asal dia 500 darab 100%, maka kita dapat peningkatan harga dia sebanyak 10%. Berlaku peningkatan harga sebanyak 10%. Jadi apa kaitannya dengan nombor indeks? Dia benarnya sama saja. Yang ini kita belajar semasa sekolah rendah. Yang ini kita belajar dalam tingkatan 4 matematik tambahan pula. Sama saja. Jadi dalam soalan ni, dia nak tanya tafsirkan nombor indeks yang diperoleh ini. Macam mana kita nak tafsirkan? Okey. Nombor indeks yang bernilai lebih daripada 100 bermaksud berlaku peningkatan berbanding tahun asas. Kenapa berlaku peningkatan berbanding tahun asas? Okey, kerana indeks pada tahun asas nilainya 100. Awak kena ingat tu ya. Indeks pada masa asas nilainya 100. Jadi, kalau nombor indeks yang diperoleh itu lebih daripada 100, bermaksud berlaku peningkatan berbanding tahun asas kan. Okay, nombor indeks yang bernilai kurang daripada 100, bermaksud berlakunya pengurangan atau penurunan berbanding tahun asas. Okay, jadi dalam contoh ini, dalam kes ini, nilai indeksnya adalah 110. Bermaksud dia dah melebihi nilai indeks tahun asas iaitu 100 kan. Jadi kita boleh katakan terdapatnya peningkatan harga sebanyak 10% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kenapa terdapatnya peningkatan? Kerana nilai indeks pada tahun asas ialah 100.
Nilai indeks pada tahun semasa ini 110. Jadi berlakunya peningkatan sebanyak 10%. Kenapa peratus? Sebab indeks ni sebenarnya diperatus kan. Tapi kita tak tulis simbol peratus di sini. Okey, kena ingat nombor indeks pada tahun asas ialah 100. 100%. Tapi peratus tu kita tak tulis. Okey. Terdapat pelbagai jenis nombor indeks. Antaranya ialah indeks harga, indeks pencemaran, indeks kemalangan, indeks komoditi, indeks jisim badan ataupun BMI dan juga indeks emas. Okay, dalam contoh ini ialah indeks apa? Okay, dalam contoh ini ialah indeks harga. Kenapa indeks harga? Sebab soalan cakap harga. Jadi ini adalah indeks harga. Boleh? Okey. Contoh kedua, bilangan pekerja pada tahun 2010 ialah 1,440 orang berbanding dengan 1,800 orang pada tahun 2008. Hitung nombor indeks pada tahun 2010 berasaskan tahun 2008. Okey. Jadi soalan nak tanya, hitung nombor indeks tahun 2010 berasaskan tahun 2008. Di mana awak kena tahu, dalam contoh ini tahun asasnya adalah 2008. Okay, jadi kita boleh tulis indeks 2010 palang. Palang tu maksudnya berasaskan 2008. Dia nak tanya berapakah nilai dia. Maka kita gunalah formula ini. Formula indeks ini. Okey, ini formula dia. Kemudian kita gantikan dengan tahun supaya senang kita nak kira nanti. Tahun asas tahun 2008, jadi 2008 dekat bawah. Okey, kemudian kita kena tahulah indeks pada tahun asas nilai dia sentiasa 100. Jadi indeks 2008 ni kita gantikan dia dengan 100. Nilai dia sentiasa 100. Okey, kemudian kena pula cari maklumat daripada soalan. Soalan cakap bilangan pekerja pada tahun 2010 ialah 1,440 orang. Ini bermaksud Q. Q 2010 sama dengan 1,440 orang. Q tu maksudnya kuantiti. Boleh jadi harga, boleh jadi bilangan, boleh jadi nilai. Jadi kita boleh tulis Q 2010 sama dengan 1,440 orang. Kemudian 1,800 orang pada tahun 2008. Jadi ini bermaksud Q. Q 2008 adalah bersama dengan 1,800 orang. Okey, jadi bila dah dapat nilai Q, kita boleh ganti nilainya di sini. Kita gantikan nilai Q 2010, Q 2008 kita ganti di sini, maka bolehlah cari nilai indeks 2010. Buat macam biasa. Tekan kalkulator, kita dapatlah indeks pada tahun 2010. Berasaskan 2008, nilainya adalah 80. Maka nombor indeks pada tahun 2010 berasaskan tahun 2008 ialah 80. Ini jawapan dia. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan 80 ni? Maksudnya adalah bilangan pekerja telah berkurang sebanyak 20% pada tahun 2010 berbanding tahun 2008. Okay, kenapa bilangan pekerja telah berkurang? Ingat lagi tak? Okey. Awak kena ingat nilai asal ialah 100%. Nilai asal, nampak indeks asal pada tahun 2008 ialah 100. Indeks pada tahun 2010 ialah 80. Bermaksud nilai indeksnya telah berkurang kan? Telah berkurang sebanyak 20. Jadi kita boleh katakan bilangan pekerja telah berkurang sebanyak 20% pada tahun 2010 berbanding tahun 2008. Boleh? Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 191, soalan 1 sehingga 4 dan muka surat 192, soalan 1 sehingga 7. Okey, kita teruskan lagi. Kita nak belajar macam mana kita nak kira nilai Q0 dan juga Q1. Q0 tu maksudnya kuantiti,
pada masa asas. Q1 tu maksudnya kuantiti pada masa semasa ataupun masa tertentu. Okey, contoh 1. Pembekal kereta terpakai menjual 200 buah kereta pada tahun 2010. Diberi indeks harga bagi kereta yang dijual pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009 ialah 125. Hitungkan bilangan kereta yang dijual pada tahun 2009. Okey. Soalan cakap, indeks harga bagi kereta yang dijual tahun 2010 berasaskan tahun 2009 ialah 125. Okey, maklumat di sini apa yang kita boleh dapat ialah tahun asas. Tahun asas ialah tahun 2009 sebab dia cakap berasaskan tahun 2009. Kemudian 125 ni apa? 125 ini ialah nilai indeks dia. Indeks harga bagi kereta yang dijual pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009 ialah 125. Jadi kita boleh tulis indeks tahun 2010 berasaskan tahun 2009 sama dengan 125. Ini maklumat dia. Okey, jadi kita gunakan formula indeks ini. Formula indeks dia. Kita gantikan tahun dia. Tahun asas dekat bawah, tahun semasa dekat atas. Okey, kemudian kita tahu nilai tahun asas, indeks tahun asas dia sentiasa 100. Okey. Kemudian apakah maklumat lagi dalam soalan ni? Dia menjual sebanyak 200 buah kereta sebanyak pada tahun 2010. Bermaksud ini nilai Q. Q 2010 sama dengan 200. Hitung bilangan kereta yang dijual. Dia nak cari Q lah. Pada tahun 2009. Bermaksud Q 2009 berapa kita nak cari. Okey. Lepas tu kita bolehlah masuk nilai dia. Nilai Q dan nilai I ni kita masukkan dekat sini. I10 itu bermaksud ini 125. I10 berasaskan 2009 ialah 125. Ini nilai dia. Q10 nilai dia 200. Q9 yang kita nak cari. Jadi daripada sini kita bolehlah cari nilai Q9 kan. Tengah terbalik kan. Okay, kita dapatlah nilai Q9. Kuantiti. Pada tahun 2009 kita dapatlah 160 buah kereta. Okay, maksudnya apa? Bilangan kereta yang terjual pada tahun 2009 ialah sebanyak 160 buah kereta. Okay. Okay, contoh kedua, pendaftaran badan sukan yang diterima oleh pejabat Pesuruhjaya Sukan pada tahun 2017 ialah sebanyak 893. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan tahun 2010 ialah 156.39. Hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. Okay, apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan ini? Okay, nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan tahun 2010 ialah 156.39. Jadi daripada sini kita boleh tahu tahun asas dia, tahun 2010. Kemudian, apakah nilai ini masuk ini? Masuk ini ialah indeks dia. Nombor indeks pada tahun 2017 berasaskan 2010, nilai dia 156.39. Ini maklumat yang kita dapat. Jadi, kita boleh gunakan formula nombor indeks ini. Okay, kita gantikan tahun dia. Tahun 2010 ialah tahun asas, jadi 2010 dekat bawah. 2017 dekat atas. Kita tahu indeks pada tahun asas ialah 100. Kita gantikan 100. Kemudian kita cari maklumat dia. Maklumat lain. Apa maklumat lain? Pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 ialah 893. Jadi 893 ini adalah nilai Q. Bilangan dia. Q17 ialah 893. Okey, lagi maklumat lain. Hitung bilangan pendaftaran pada tahun 2010.
Bermaksud dia nak cari berapakah nilai Q 2010. Okey, jadi kita gantikanlah. Nilai Q, nilai I dekat sini. I 17 maksudnya ni 156.39 kita ganti di sini. Q 17 maksudnya 893 kita ganti di sini. Q 10 tak tahu kita nak cari. Kita boleh cari nilai Q 10, kita tonggang terbalik kan. Tekanlah kalkulator, kita dapatlah nilai Q 10. Ya, bilangan pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2010 ialah sebanyak 571.0084 badan sukan. Okey, di sini awak kena hati-hati. Awak kena hati-hati. Kenapa? Baik. Dalam kes ini, dalam contoh ini, nilai Q tak boleh perpuluhan. Kerana ini ialah kuantiti yang memang tidak boleh ada perpuluhan. Sebab apa? Sebab ini ialah badan sukan. Dia adalah kelab. Organisasi. Mana boleh ada perpuluhan kan? Dia mesti nombor bulat saja. Contoh kuantiti yang boleh ada perpuluhan, contohnya duit, boleh ada perpuluhan kan? Panjang, jisim, suhu dan sebagainya. Dalam situasi ini, nilai Q tu kuantiti, nilainya tak boleh perpuluhan. Jadi kita kena bundarkan. Maka kita dapat Q10 sama dengan 571 badan sukan. Kalau awak tinggal jawapan yang perpuluhan ni salah. Hati-hati. Okay, maka bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010 ialah sebanyak 571 pendaftaran. Boleh? Okay, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 195, soalan nombor 1, 2, 3 dan 5. Okay, contoh 3. Harga rumah pangsa di Kampar pada tahun 2008 ialah RM82,500. Indeks harga bagi rumah itu pada tahun 2006 dan 2008 masing-masing menggunakan tahun 2004 sebagai tahun asas ialah 150 dan 165. Hitungkan harga rumah pangsa pada tahun 2006. Okay, kita cari dulu maklumat dia. Okay, harga rumah pangsa di Kampar pada tahun 2008 ialah 82,500. Ini adalah nilai Q, Q harga. Jadi Q 2008, Q08 sama dengan 82,500. Tahun 2004 ialah tahun asas. Okey, tahun 2004 ialah tahun asas Kemudian indeks harga bagi rumah itu pada tahun 2006 ialah 150. Jadi ini maksudnya I06 berasaskan 2004 sama dengan 150. Okey. Kemudian indeks harga rumah itu pada tahun 2008 berasaskan 2004 ialah 165. Jadi maklumat berikutnya adalah I 2008 berasaskan 2004 sama dengan 165. Okey. Hitung harga rumah pangsa pada tahun 2006. Bermaksud dia nak cari nilai Q. Q 2006 berapa? Okey, bila maklumat ni dah dapat, kita bolehlah selesaikan Baik. Maklumat pertama, indeks harga pada tahun 2006 berasaskan 2004 ialah 150. Maklumat kedua, yang ini, indeks harga pada tahun 2008 berasaskan 2004 sama dengan 165. Okey, jadi daripada sini kita boleh tulis formula dia. Indeks harga tahun 2006 berasaskan 2004, ini formula dia. I06 per I04 sama dengan Q06 per Q04. Okey, yang ini formula dia ialah I08 per I04 sama dengan Q08 per Q04. Seterusnya, kita gantikan nilai dia. Okey, kita tahu yang bawah ni I04 nilai dia 100. I06 nilai dia 150. Kita ganti di sini. Okey, begitu juga di sini I04
kita tahu nilai dia 100. I08 nilai dia 165. Kita ganti di sini. Kemudian Q08 ada dalam soalan. Q08 nilai dia 82,500. Di sini Q06 tak ada, tak bolehlah ganti di sini. Q04 tak ada, Q04 pun tak ada di sini kan. Okey. Jadi daripada dua persamaan ni, kita boleh buat ini dulu kan. Kita boleh cari dulu Q04. Kita tonggang terbalik kan. Kita dapatlah nilai kuantiti pada tahun 2004, kita dapat 50,000. Lepas tu, Q04 ni kita boleh ganti di sini kan. Kita boleh ganti di sini. Maka kita dapatlah nilai Q06, iaitu 75,000. Okay, apa maksudnya ni? Maksudnya harga rumah pangsa pada tahun 2006 ialah RM75,000. Boleh? Okay, contoh keempat. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015 masing-masing ialah 176 dan 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Okay, apakah maklumat yang kita boleh dapat dalam soalan ini? Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan 2010 ialah 176. Jadi kita boleh tulis I18 per 10 sama dengan 176. Okay, maklumat kedua, indeks harga pada tahun 2018 berasaskan 2015 ialah 110. Jadi maklumat dia I18 per 15 sama dengan 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan 2010. Jadi kita nak cari I15 per 10 berapa. Okay, ini maklumat dia. Okay, jadi maklumat pertama ini. Indeks harga 2018 berasaskan 2010 ialah 176. Maklumat kedua ini. Indeks harga 2018 berasaskan 2015 ialah 110. Kita nak cari berapakah nilai indeks harga tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Okey, kita tulislah formula dia satu-satu. Formula ini ialah I18 per I10 sama dengan Q18 per Q10. Yang ini I18 per I15 sama dengan Q18 per Q15. Yang ini I15 per I10 sama dengan Q15 per Q10. Okey. Kemudian kita masukkan nilai. Kita tahu I10 sentiasa 100. Indeks bawah ni sentiasa 100. I18 nilai dia 176. Ganti di sini. Yang ni pula I15. Sekarang 15 ni tahun asas. Kita gantikan dengan 100. I18 di sini 110. Bukan 18 di sini I18 berasaskan 15, 110 kita gantikan. Okey. Dan yang ni indeks harga pada tahun asas I10 dia 100. I15 tak tahu. Okey, Q18 tak tahu, Q10 tak tahu, Q15 tak tahu. Jadi sekarang kita nak cari ni indeks harga tahun 2015 berasaskan 2010. Masalahnya Q15 dan Q10 tak tahu. Daripada soalan tak tahu, dekat sini pun tak tahu. Jadi macam mana kita nak cari nilai Q15 dan juga Q10 kalau soalan tak bagi? Okay, caranya adalah kita dapatkan Q15 per Q10 ni daripada sini. Nampak? Di sini ada Q10, di sini ada Q15. Kita boleh gantikan di sini nanti. Kita buat perkaitan antara dua ini untuk dapatkan yang ini. Okay, apakah yang dimaksudkan? Baik, macam mana kita nak ubah suai yang dua ni supaya dapat yang ini? Okay, caranya adalah, awak tengok di sini Q15 di atas, Q10 di bawah kan? Jadi, awak cari dulu. Yang manakah ada Q15? Di sini ada Q15 kan? Tapi,
Q15 mesti di atas. Yang ini Q15 di bawah kan. Awak terbalikkan saja. Q15 awak tulis dekat atas, Q18 awak tulis kat bawah. Awak tulis macam ni. Yang ini dulu ya. Q15 dekat atas. Dekat sini pun Q15 mesti dekat atas. Jadi kita terbalikkan dua ni, kita dapat Q15 per Q18. Kemudian yang ini Q10 dekat bawah kan. Okay, di sini Q10 dekat bawah. Awak salin saja Q18 per Q10. Operasinya mesti darab. Okay. Kenapa mesti darab? Sebab kita boleh potong. Kan kat atas boleh potong dengan bawah. 18 potong 18. Kita tinggal Q15 per Q10. Sama kan? Q15 per Q10 sama dengan atas. Okay. Ini nama dia petua rantai nama dia. Okay. Baik. Jadi, kita gantikanlah nilai Q15 per Q18. Ini nilai dia. Tapi terbalik kan? 15, 100, Q18, 110. Kita gantikan macam ni. Q15 per Q18 bermaksud 100 per 110. Darab Q18 per Q10 ini. Q18 per Q10 nilai dia 176 per 100. Okay, bolehlah kita cari I15 kan. 100 ni kita campak ke sebelah sana, dia jadi darab kan. Tekanlah kalkulator, kita dapatlah I15 sama dengan 160. Selesai ya. Okay, maksudnya apa ya? Maka indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan 2010 ialah 160. Iaitu kita boleh katakan berlakunya kenaikan harga sebanyak 60% pada tahun 2015 berbanding tahun 2010. Okey, apa itu petua rantai Okey, ini contoh petua rantai. Untuk dapatkan nilai A per B, formulanya adalah A per C darab C per B. Di mana C ini kita boleh potong. Bila kita potong, dapat balik A per B. Kan? Ini nama dia petua rantai. Contoh berikutnya, kita nak dapatkan X per Y adalah sama dengan W per Y darab X per Z darab Z per W. Okay, kita boleh potong W kita boleh potong, atas dengan bawah boleh potong. Ini Z dengan Z pun boleh potong. Maka tinggallah apa? Tinggallah X per Y. Jadi inilah nama dia petua rantai. Kenapa nama dia petua rantai? Sebab dia boleh jadi panjang lagi. Supaya kita dapat hasilnya ini nanti. Kita dapat hasilnya ini. Awak kena pandai tukarlah. Pandai gunakan petua rantai ini dalam kes seperti ini. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 195 soalan nombor 4. Okey, contoh kelima. Jadual menunjukkan indeks harga bagi dua barangan iaitu baju dan seluar. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, soalan bagi barangan, kita ada baju, seluar. Kemudian dibagi indeks harga. Macam ni rupanya. Apa maksud ini Okey, maksudnya 2010 sama dengan 100. Ini maksudnya tahun asas. Kita dah tahu 100 tu maksudnya tahun asas. Maksudnya tahun 2010 ialah tahun asas. Di sini tahun 2005 ialah tahun asas sebab sama dengan 100. Di sini tahun 2005 ialah tahun asas. Jadi maksudnya awak kena ingat kalau ditulis macam ni sama dengan 100 bermaksud tahun ini ialah tahun asas. Okey. Iaitu indeks harga tahun 2012 berasaskan tahun 2010. Ataupun kita boleh tulis macam ni. Okey. Baik. Sekarang macam mana kita nak cari nilai X dan nilai Y? Okey, kita buat satu-satu dulu. Kita buat untuk baju dulu. Baju yang ini. Yang baris ini. Okey. Ada 3 indeks. Okey. Indeks pertama ialah indeks tahun 2010 berasaskan 2005. Nilai dia 120. Indeks kedua ialah indeks harga tahun 2012 berasaskan 2005. Nilai dia 150. Ini cara kita nak tulis. Indeks ketiga ialah indeks harga pada tahun 2012
berasaskan 2010, nilainya X. Ini bentuknya. Awak keluarkan dahulu indeks dia. Kemudian, kita tulislah formula dia. Ya? I10 per I5 sama dengan Q10 per Q5. Ini pun sama juga. I12 per I05 sama dengan Q12 per Q05. Ini pun sama juga. I12 per I10 sama dengan Q12 per Q10. Kemudian kita gantikan nilai dia. Kita tahu yang bawah ni nilai dia sentiasa 100. Yang atas ni tengoklah sini 120. Okay, yang ini Q10, Q05 tak ada, tak tahu, biarkanlah. Yang ini pun sama. Yang bawah ni sentiasa 100. Yang atas ni bergantung pada sini 150. Q12, Q05 tak tahu. Yang ini bawah ni sentiasa 100, I12 nilai dia X. Okay, yang ini tak tahu. Jadi, macam mana kita nak cari nilai X? Q12, Q10, Q05 kita tak tahu. Tak ada pun dalam soalan ni bagi ya. Maka kita boleh guna petua rantai seperti yang kita telah belajar tadi. Okay. Kita nak dapatkan Q12 per Q10, kita dapatkan daripada sini. Kita gunakan petua rantai. Awak tonggang terbalikkan dua ni supaya dapat ini. Okey, kita tengok atas dulu. Atas ni adalah 12. Jadi atas ni 12, salin saja ini. Bermaksud Q12 per Q05. Yang ini bawah dia 10. Kita nak dapatkan 10 daripada sini, tapi 10 ni dekat atas, 10 ni di bawah. Kita kena terbalikkan dia. Maksudnya Q05 per Q10. Operasinya mesti darab supaya kita boleh potong nanti. Q05 kita potong, kita dapat balik Q12 per Q10. Sama macam atas. Lepas tu kita gantikanlah nilai Q12 per Q05. Nilai dia ni 150 per 100 darab Q05 per Q10. Nilai dia ini. Tapi terbalik. 100 per 120. Okey, bolehlah kita cari nilai X. 100 campak sana jadi darab. Tekan kalkulator, dapatlah X sama dengan 125. Maksudnya indeks harga pada tahun 2012 berasaskan 2010 ialah 125. Okey. Kemudian kita nak cari Y pula. Gunakan konsep yang sama. Sama macam baju tadi. Sekarang seluar pula. Okey, kita keluarkan maklumat dia. Maklumat dia adalah indeks harga 2010 berasaskan 2005 ialah 110. Ini cara nak tulis dia. Indeks harga 2012 berasaskan 2005 ialah Y. Ini cara nak tulis dia. Indeks harga 2012 berasaskan 2010 ialah 140. Ini cara nak tulis dia. Kemudian, tulislah formula dia satu-satu. Tulis formula dia. Okey. Gantikan nilai yang ada. Bawah ni sentiasa 100. I10 nilai dia 110. Q10, Q05 tak tahu, biarkanlah. Yang ini, bawah ni sentiasa 100. Atas ni I12 nilai dia Y. Okey, yang ini, bawah ni sentiasa 100. Atas ni I12 140. Jadi sekarang kita nak cari nilai Y kan? Jadi, kita nak cari Q12 per Q05, kita dapatkan daripada ini. Kita gunakan petua rantai. Okey. Kita tengok atas dulu. Q12 dekat atas. Jadi, kita boleh terus ambil ini. Bermaksud, Q12 per Q10 darab 05 dekat bawah. Ni pun 05 dekat bawah. Terus ambil ini. Darab Q10 per Q05. Cuba cek, boleh tak potong? Q10 kita boleh potong. Kita dapat Q12 per Q05. Sama macam atas kan? Okay, maka formula ini dah betul. Gantikan nilai dia. Q12 per Q10 nilai dia ini 140 per 100. Darab Q10 per Q05 nilai dia ini. Dan 100 campak sana, kita dapat nilai Y. Y sama dengan 154. Selesai ya. Okay, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 193. Soalan nombor 8. Baik, standard pembelajaran 10.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Okey, contoh 1. Menurut perangkaan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jumlah pelawat ke Taman Negara Pahang, Sungai Relau
pada tahun 2016 ialah 17,721 orang. Jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018, hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020, sekiranya kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan pertambahan pelawat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Okey, soalan ni panjang ya. Kita kena keluarkan maklumat satu-satu ya. Baik. Soalan cakap ya, jumlah pelawat pada tahun 2016 ialah 17,721. Ini ialah nilai Q. Ya, Q16 ialah 17,721. Okey, seterusnya, hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Bilangan ialah Q. Ya. Bilangan, apa lagi, harga, nilai ialah Q. Jadi, dia nak cari berapakah nilai Q pada tahun 2020. Seterusnya, dia menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Okey, macam mana nak tahu ini nilai Q ke nilai I? Okey, indeks dia mesti dalam bentuk peratus. Jadi ini ialah indeks ya. Indeks pada tahun 2018 berasaskan 2016, nilai dia 110. Kerana tahun yang digunakan sebagai tahun asas di sini ialah 2016. Jadi maklumat ini bermaksud indeks 2018 berasaskan 2016 ialah 110. Sebab dia cakap pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10%. Jadi 110. Kita tak tulis 10. Sebab dia cakap pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Pertambahan daripada bila tu? Pertambahan daripada tahun 2016. Kita tahu nilai indeks pada tahun 2016 ialah 100%. Kalau 2018 berlaku pertambahan sebanyak 10%, ini bermaksud indeks pada tahun 2018 berasaskan 2016 ialah 110. Boleh ya? Okey, kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan kadar pertambahan pelawat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Okey, apa maksudnya? Saya ulang sekali lagi. Kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020. Jadi sekarang, tahun asas ialah tahun 2018. Tahun semasa ialah tahun 2020. Jadi kita boleh tulis I20 berasaskan 2018. Okey, kenapa I? Sebab dia cakap kadar pertambahan pelawat. Kadar tu dia mesti dalam bentuk peratus macam atas ni tadi. Kadar pertambahan mesti dalam bentuk peratus kan? Jadi sebab itulah maklumat ini bermaksud indeks. Okey ya. Kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan kadar pertambahan pelawat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Berapakah kadar pertambahan pelawat daripada tahun 2016 ke tahun 2018? Inilah kadar pertambahan pelawatnya. Ya. Kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 berasaskan 2016 ialah 110. Jadi oleh kerana soalan cakap kadar dia sama, maka inilah maklumat yang kita boleh tulis ya. Indeks ataupun kadar pertambahan pelawat daripada tahun dari tahun 2018 ke tahun 2020 ialah 110.
Itu maksudnya. Boleh soalan ni pening sikit, panjang soalan dia. Baik. Jadi maklumat yang kita dapat yang pertama ini tadi, ya. I18 per 16 sama dengan 110. Yang ini pula I20 per 18 sama dengan 110. Okey. Kita boleh tulis formula dia. I18 per I16 sama dengan Q18 per Q16. Okay, yang ni pun sama. I20 per I18 sama dengan Q20 per Q18. Kemudian kita gantikan nilai dia kalau ada. Kita tahu bawah ni sentiasa 100. I18 kita dapatkan daripada sini 110. Q18 dalam soalan tak bagi. Yang soalan bagi Q16. Ni, kita gantikanlah. Q16 kita gantikan. Okay, maka kita boleh cari Q18. Kita dapat Q18 sama dengan 19,493. Okay, yang ini pula. I18 bawah ni sentiasa 100. I20 nilai dia 110. Q20 kita nak cari. Q18 kita dapat daripada mana? Q18 kita dapat daripada sini. Kita gantikan Q18. Maka kita boleh dapat Q20. Dapatlah sama dengan 21,442. Maksudnya jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020 ialah seramai 21,442 orang. Saya harap faham. Bila dapat soalan panjang-panjang ni memang pening sikit. Kita kena keluarkan maklumat satu-satu. Kita kena faham apa maklumat yang diberi. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 277. Latih diri 10.2. Kemudian buku teks muka surat 278. Latihan intensif 10.1. Sekian. Terima kasih.